Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Saya harap beberapa kali atau beberapa episod program Tanya Dr. Azizah ni membantu anda yang menontonnya di media sosial, di YouTube, Dan alhamdulillah kita dah mengadakan beberapa siri dan kita akan sampai ke penghujung siri kita tak lama lagi kalau seandainya kita melihat ramai orang sebenarnya yang nakkan ilmu ni walaupun dia percuma. Anyway, saya dah ada kali ni beberapa soalan yang ditanya, 10 soalan yang ditanya secara spontan. Saya baru terima ni soalan dia dan saya akan menjawabnya insya-Allah. Soalan pertama, soalan kali ni saya lihat dia banyak berkaitan dengan potensi diri. Lebih banyak tentang saya nak buat ni, saya nak buat tu, benda ni macam tu, soalan-soalan ni. Jadi saya rasa agak menarik kalau anda yang menonton ni perhatikan apa yang ditanya. Nombor 1, soalan pertama adalah apa yang saya perlu lakukan untuk kikis mentaliti makan gaji untuk tanggung hutang-hutang saya? Ini ditanya oleh seseorang, dipanggil diri dia razakdesigner@gmail.com. Well, untuk kikis mentaliti makan gaji ni kita kena pakai kertas buang karat. Gua je. Tak, untuk nak kikis mentaliti ni kita kena pakai ilmu. Sebab ini mentaliti. Kenapa orang makan gaji? Sebab itu programming nenek moyang kita, especially orang Melayu. Mak bapak saya pun sama dulu. Mereka nak saya belajar pandai-pandai, dapatkan result bagus, lepas tu minta kerja dengan government dan macam tu. Tapi tak salah nak mengaji itu, tak salah, tak ada isu sebenarnya. Cuma seandainya anda adalah orang yang anda boleh ada pilihan dalam hidup ni. Orang cara mereka mendapat pendapatan ada banyak. Mentaliti makan gaji ni, nak bayar hutang ni, ini semua benda yang bagi saya agak common berlaku. Majoriti orang yang melibatkan makan gaji, dia akan terperangkap, kalau tak ilmu betul, dia akan terperangkap dengan masalah hutang. Pertama, dapatkan ilmu. Ilmu bagaimana untuk nak faham ni, macam mana dia nak ubah daripada situasi hutang dia ni. Macam mana nak ubah tu, nak diperbaiki. So yang pertama, kalau kita harap pada gaji dia kena minta gaji tu naik cepat, kena kerja lebih rajin, hubungan dengan Allah kena lebih baik, mudah-mudahan rezeki kita lebih berkat, dan kena plan untuk bayar hutang-hutang ni dan jangan create hutang baru. Pada masa yang sama, kalau dia kena ada ilmu tentang kewangan, macam mana nak uruskan duit dia. Kemudian dia juga kena belajar tentang ilmu pelaburan, ilmu macam mana nak melaburkan duit dia. Okey, bagi orang yang makan gaji ada advantage sebenarnya kalau dia bijak untuk atur dan invest dengan baik. Dan nasihat saya yang paling ramai orang tak suka dengar ialah buat kerja part time. Buat kerja part time, buat bisnes part time. Ini semua juga perlukan ilmu. Anda boleh cuba-cubalah, cuba jual tu, jual ni untuk menampung, tak ada masalah. Nombor 2, soalan ni mungkin daripada adik-adik yang baru habis belajar. Dia tanya, saya baru habis belajar, apa saya patut buat? Bekerja untuk cari pengalaman dan modal atau terus membuat bisnes? Jujur saya katakan, berniaga ni bukan senang kalau tidak ada ilmu. So mulakan dengan bekerja. Ini salah satu option yang senang. Kerja dengan orang, cari tempat kerja yang boleh buat kita belajar dengan cepat. Dan kalau saya cakap ni mungkin ramai yang tak suka, especially anak bangsa kita, cari tempat kerja. Kalau nak bekerja, kerja yang mendedahkan kita kat dalam sales, marketing, berurusan dengan orang ramai. Sebab itulah skill yang paling power yang you boleh pakai kat banyak tempat. Communication skill. Benda yang melibatkan macam tu. Kalau boleh lah. Kan tak bagus buat administration semua ni, tapi lebih banyak kalau you nak pergi jauh dalam bisnes. Sebab bila you belajar skill ni, soft skill ni nama dia, nanti bila you bekerja, sampai satu masa bila you confident nak berniaga, dan you pun ada ilmu, you mungkin belajar dalam salah satu kelas saya, klinik usahawan, kita ada kelas mengajar tentang bisnes. Kat situ anda akan lebih senang nak pergi lebih jauh insya-Allah. Okey. Unless you berada dalam college saya lah. College saya mengajar pasal perniagaan secara praktikal. Itu berbeza. Okey. Farid Wazani, saya harap saya menjawab soalan tu. So, soalan ketiga adalah bagaimana nak jadikan diri ini lebih luar biasa apabila berhadapan dengan orang yang lebih luar biasa. Ini mentaliti. Ini mentaliti atau bahasa lain saya panggil dia paradigma, halangan. Kita fikir siapalah aku ni nak berhadapan dengan orang yang luar biasa, mungkin mungkin kita nampak dia lebih berjaya, lebih keterampilan, lebih yakin, somebody, millionaire. So bagi saya sebenarnya saya faham
Akan ada orang yang berfikir macam ni. Soalan ditanya oleh Mairuladin, tak tahu lah macam mana nama dia macam tu, mairuladin@gmail.com. So dia tanya, macam mana pada pandangan lebih luar biasa? Saya rasa dia bermula dengan pemikiran kita, programming kita. Okey, programming diri kita tentang apakah bakat kita, apakah kekuatan yang kita ada, apakah value yang kita boleh provide kepada orang lain. So saya rasa banyakkan baca, dan percayalah sebenarnya semua orang ada kekuatan tersendiri. Orang luar biasa pun kalau dia nak makan burger, dia kena minta orang yang biasa-biasa yang jual burger buatkan burger untuk dia. Contoh. Soalan yang keempat adalah ini soalan ni macam ini datang Ustaz Kazim soalan dia ni. Saya ada sedikit kekeliruan, dia kata. Saya dibayangi dosa lalu dan hutang dengan Allah. Amboi kau. Dan manusia sangatlah, hutang dengan Allah dengan manusia sangatlah banyak. Jadi saya rasa tersekat untuk buat amalan-amalan sunat. Hal ini kerana saya pernah dengar ada mengatakan selagi kita ada hutang solat fardu dengan Allah, kita tak boleh buat solat sunat. Allah tak terima. Jika ada 20 tahun solat fardu yang perlu diganti, adakah saya tidak boleh langsung buat solat sunat? Allahumma salli ala Muhammad. Sementara hutang fardu belum selesai sepenuhnya. Soalan ini ditanya oleh akasha@yahoo.com. Terus terang saya katakan anda salah kolom. Rancangan ni salah rancangan ni. Itu anda kena tanya Ustaz Azhar Idrus, anda tanya Ustaz Kazim, anda patut tanya soalan tu dekat dia. Tapi kalau tanya saya sebagai seorang Islam, pandangan saya sebagai seorang Islam, apa yang you fikirkan tu betul, bagus. Takut kepada dosa ni bagus. Orang yang tak ada takut pada dosa ni, bagi saya hatinya amat keras. Orang yang ada rasa takut, ya Allah aku ni banyak berdosa, di mana aku berada. Betul, itu bagus. Tapi pada masa yang sama, jangan menjadikan dosa kita ni stop diri kita daripada untuk moving forward. You know, kita ada file lama. Mungkin file lama ni kita tak boleh nak dah berlaku yang lepas. Tapi kita boleh create file baru. Macam kita buat main komputer, ada new file. So kita create new file. Mudah-mudahan daripada hari ni sampai besok kita perbaiki diri kita. Life is all about getting yourself improve ataupun growth. Bilik the biggest room in the world is room of improvement. You know, jangan rasa dan kita pun tak tahu Allah terima atau tak terima. Jadi saya rasa anda boleh mulakan dengan solat-solat taubat, sungguh-sungguh anda boleh buat solat taubat setiap hari. You know, salah satu amalan yang saya belajar, solat taubat setiap hari. Dan setiap hari you minta Allah ampun apa yang telah berlaku sebelum ni, sebelum ni, dan setiap hari minta ampun. Kemudian pada masa yang sama anda boleh start fokus untuk jaga solat fardu, buat solat-solat tambahan. Tulis tu, jadikan satu disiplin. Sebab Islam dibina atas dasar disiplin. Kejayaan juga dibina atas dasar disiplin. You know, so itu pandangan saya lah.